Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar masih bersama kami untuk Destinasi IKIM pada waktu ini. Masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, selamat petang kepada anda. Syukur kita kembali lagi bersama dalam pertemuan yang baik-baik pada petang ini untuk kita nak dengarkan lagi rancangan yang kita bawakan di setiap hari Isnin, iaitu rancangan Vaksin Hati. Ya, insya-Allah pada petang ini alhamdulillah masih bersama kami untuk petang ini bersama Tuan Ahmad Fazli Abdul Aziz atau Tuan Fazli Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Apa khabar? Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. DJ Mona dengan juga DJ Syafiq sihat Seadanya kami kat sini. Masya Allah. Tuan, macam mana urusan kerja sehingga hari ini? Okey ke? Alhamdulillah, yang penting rambut lebih pendek lah. Dapat dah gunting rambut sebab yalah dia Ya Tuan. Masya Allah. Tuan dapat kita Tuan? Okey. Kena ada gangguan sedikit. Tak apa. Kita cuba buat hubungi semula lagi, di talian waktu ini Tuan. Kejap. Okey. Ada. Dengar tak? Okey Tuan. Alhamdulillah. Hilang sekejap tadi tu. Ya. Oh yang hilang Freeze sekejap. Saya tak freeze sekejap. Allahu Akbar. Tak apalah, itulah cabaran bila online ni macam itulah kan. Ya, betul. Alhamdulillah. Kita doakan yang terbaik insya-Allah. Semoga semua lancar online dan offline bersama exam-exam yang jalan pada hari ini insya-Allah SPM. Ya. Baik Tuan, kita bersiaran juga di Facebook Live IKIM FM dan rakan-rakan sekalian, jom kita ajak anda untuk sama-sama sertai bicara kita pada petang ini. Boleh komen dan share sebanyaknya bicara kita petang ini dan juga kita buka ruang pulang untuk anda tanyakan soalan. Ya, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Jangan lupa untuk tag kawan-kawan juga untuk tengok bersama. Betul, sebab petang ni katanya dipilih tajuk berkaitan dengan manis-manis belaka deh. Betul ke orang Kelantan cakap macam tu Tuan? Manis sok mo. Manis sok mo macam tu kan. Tak nak yang masam-masam, kita nak manis je. Dia kalau orang Kedah mana dia panggil manis meleceh. Orang utara panggil manis meleceh kan. Apa tu lagi? Kalau pahit apa? Tak ingat dah. Tanya saya. Dia kalau Kelantan manis leting. Manis leting gitu. Pahit lepeh. Pahit lepeh. Okey, masya-Allah. Bahasanya tajuknya cantik-cantik. Insya-Allah untuk yang kata manis-manis tu, apa yang manisnya? Janji manismu untuk petang ini insya-Allah. Mungkin bersama Tuan Fazli sebagai kaunselor pendaftar dan pengasas bijak emosi, kita nak tahu bagaimana bila kita dah kahwin, mungkin lama atau baru kahwin, sebelum nak tackle isteri kita ni macam-macam janji. Saya tak pandai masak lah bang. Tak apa. Okay, saya akan ajar. Saya tak pandai ni, tak pandai. Tak apa. Tak semua tak apa. Tapi lepas kahwin macam-macam. Yang tak apa dia ada apa je. Allahu Akbar. Jom tanya dengan Tuan. Ya, sebagai mukadimah silakan Tuan. Ya, silakan Tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, terima kasih kepada DJ Mona, terima kasih kepada DJ Syafiq dan juga sahabat-sahabat yang mendengar Radio IKIM pada saat ini, ketika ini dalam segmen Vaksin Hati. Hari ini kita nak bincang tentang janji manismu, kan? Tapi sebenarnya kita kena tengok juga bila kita sebut janji manismu, jangan lupa janji manisku. Kan? Sebab kalau kita duk tengok mu je janjimu, manismu, janji manisku kita tak tengok kan. Jadi sama-sama kita nak tengok janji manisku dan janji manismu ni apa kesan dia sebenarnya. Sebab bila kita tengok tadi, betul apa yang DJ Mona sebut tadi. Sebab sebelum kahwin, kenapa semuanya indah? Saya selalu dapat soalan macam ni. Saya katakan kenapa saya dah banyak dapat soalan daripada yang bertanya dekat Instagram, dekat Facebook Fazli Aziz. Tanya kenapa dulu rumah tangga masa awal-awal tu best. Kenapa makin lama makin tak best? Okey. Kenapa masa bercinta dulu semua nampak indah, semua jadi indah, tapi lama-lama lepas itu makin lama makin pudar. Sebab tu saya buat satu hashtag tu namanya pudar cinta. Dan saya rasa isu perkahwinan dia bukan isu masa.
Dia bukan isu tentang semakin lama kahwin semakin mudah, tidak. Ataupun di awal perkahwinan semua indah belaka, tak juga. Sebab pada saya isu perkahwinan adalah isu effort, isu usaha, isu komitmen. Kan, sejauh mana kita committed dengan pasangan kita, sejauh mana kita sanggup berusaha untuk membahagiakan pasangan kita. Okey. Jadi oleh sebab itu kita nak tengok sedikit dari sudut saya nak bawa hari ini berkenaan dengan akaun cinta. Kan, akaun cinta. Sebab sebelum kita tengok akaun cinta ni, kita nak perhatikan apa yang kita buat sebelum kahwin. Biasanya kebanyakan, ini cerita kebanyakan lah, mungkin ada di kalangan kita yang warak, mungkin yang menjaga batas tu, alhamdulillah lah. Tapi kalau kita nak tengok ramai juga yang orang biasa-biasa yang mungkin bercinta sebelum kahwin dan sebagainya. Waktu sebelum kahwin, mereka ni berkenalan dan sebagainya. Dan bila lepas berkenalan, mungkin kita kata istilahnya bercinta lah. Jadi sewaktu bercinta tu apa berlaku? Nah, ini kita nak tengok. Sewaktu bercinta pertama kita akan tengok komunikasinya bertambah. Betul tak? Nah, daripada jarang berkomunikasi, bila orang yang makin kita nak dekat, orang yang makin kita rapat, kita akan sentiasa berkomunikasi. Sebab tu kalau orang bercinta, pagi mesej. Kan? Okey, dia mula dengan waktu tahajud mesej. Kan? Salam tahajud. Lepas salam tahajud tu, selepas wirid subuh dia mesej lagi. Ya kan? Okey. Selepas sarapan mesej. Selepas sarapan mesej. Kan? Minum pagi mesej. Maknanya kekerapan tu sangat tinggi. Sebab apa? Keinginan untuk berkomunikasi tu tinggi. Sebab apa? Dia ada emotional attachment, kedekatan emosi kat situ. Kan? Jadi itu kita nampak, itu satu. Kemudian bila kita bila dah semakin rapat, dia daripada komunikasi dia nak berjumpa, nak bertemu. Sebab apa? Dia nak melihat dari sudut visual. Sebab itu kalau contoh ada orang, dia tak cukup dengan bercakap, dia nak dengar suara. Lepas dengar suara, auditory lah. Kemudian dia nak tengok. Tak dapat tengok tuan, tengok gambar pun jadi. Contoh. Ini saya nak cerita dia punya situasi yang berlaku kan. Kemudian apa lagi? Dia akan cari apa sahaja benda yang menyebabkan orang tu akan suka dekat dia. Kan? Kalau lelaki mungkin dia bagi bunga, contohlah kan. Orang sekarang tak bagi bunga dah. Mungkin bagi benda lain pula kan, bagi cincin emas ke contoh kan. Bagi emas ke. Dia buat apa yang disukai. Contoh, bagi hadiah, bagi support kan. Kawan tu nak exam, contoh bagi. Moga dapat tenang menjawab soalan exam hari ni. Contoh. Nampak simple things saja, tapi itulah kepenuhan emosi. Itu dia. Nampak simple, nampak mudah, nampak ringkas, tapi kesan dia besar. Kenapa? Sebab itu adalah keperluan emosi. Okey. Jadi, apa berlaku selepas kahwin? Semua usaha-usaha tu tidak berlaku lagi. Semua effort tu sudah tidak berlaku. Okey. So, ini saya nak ceritakan tentang satu konsep namanya akaun cinta. Ataupun setengah orang sebut love banks. Ataupun bank cinta. Okay. So, konsep dia macam mana? Akaun cinta dia macam ni. Setiap orang ni dia ada akaun cinta. Okey. Contoh, saya kenal Syafiq, saya kenal DJ Mona. So, DJ Syafiq dan DJ Mona ada akaun dalam bank saya. Okey. So, berapa nilai akaun tersebut bergantung kepada sejauh mana saya suka pada Syafiq, sejauh mana saya suka pada DJ Mona. Okey. So, akaun cinta macam ni. So, dia bergantung pada nilai baki akaun lah, berapa bakinya. Okey. So, apakah yang menyebabkan baki akaun ni bertambah? Okey. Apa benda yang kita suka orang tu buat pada kita akan menambah nilai akaun. Contoh kalau Syafiq selalu bila mesej saya, Syafiq selalu doakan, saya doakan Abang Fazli, Abang Fazli, Cik Fazli sihat sejahtera, semakin kurus dan handsome, contoh. Okey. Saya suka benda tu. Jadi dia dalam bank saya nilai akaun DJ Syafiq dah bertambah. Okey. Apakah yang menyebabkan akaun tu berkurang? Apabila DJ Syafiq buat benda yang saya tak suka. Kan? Jadi dia so itu konsep dia. Dia bank account. Jadi bertambah berkurang. Okey. So orang yang selalu kita rapat dengan dia, kita sayang kat dia, kita suka dia, nilai akaun dia sangat tinggi. Sebab apa? Orang tu biasanya buat benda yang kita suka. Sebab tu sebelum kahwin kita tengok effort ni banyak. Kan? Ya Allah, selalu tanya khabar kan. Lambat sikit mesej tu tanya, awak okey tak, sihat tak, demam. Kalau sebut demam, ya Allah. Kan? Macam-macam ubat dihantar. Bukan setakat telefon tanya khabar, ubat tu dihantar. Siap-siap doktor dia order doktor suruh hantar pergi. Saya nak cerita effort kan. Jadi so
Jadi pada waktu itu akaun cinta sangat tinggi. Betul. Akaun cinta tu sangat tinggi. Okey. So apa berlaku bila selepas kahwin? Bila effort ni berkurangan, akaun cinta ni semakin merosot. Jadi satu tahap tau, dia dipanggil apa ni istilah dia level lah, kalau macam bank lah ada akaun premium, akaun biasa. Yang jadi pasangan kita ni akaun premium sebab apa, dia dah sudah lebih nilai baki akaun tu telah melebihi paras premium. Kenapa saya tak kahwin dengan orang lain? Kenapa saya kahwin dengan dia? Sebab dia akaun dia, balance dia lebih tinggi daripada orang lain. Tapi kenapa berlaku curang? Kita cerita selepas ni lah. Sebab saya tengok DJ Syafiq cara pandang tu macam, okay, stop dulu. Kita sambung sekejap lagi. Bagi cue sikit. InsyaAllah kita bagi rehat seketika. Terima kasih Tuan Fazli atas pencerahan untuk waktu ini. Dan untuk para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Kita nak bincang dengan tajuk Janji Manismu. Bagaimana kita nak uruskan emosi kita dekat janji tu. Manis pula tu. Ya, betul. Ada akaun pula tu. Kena lebih deposit banyak sikit lah deposit tu. Deposit kan? Tinggi ke macam mana ni? Kan? Untuk seterusnya silakan. Bagaimana Tuan? Okey, bila sebut tentang deposit, saya baru terlupa nak sebut perkataan tu, deposit dengan withdrawal. Ya, betul. So bila deposit, bila kita buat benda yang disukai oleh pasangan kita. So apa ni, ataupun pasangan kita buat sesuatu yang kita suka. Ya. Maka deposit akaun dia akan berlaku deposit. Jadi akaun balance akaun tu akan bertambah. Atas nama pasangan kita lah. So konsepnya macam tu, simple saja. Maknanya kenapa kita suka kat dia? Sebab kalau kita tengok balik effort yang dia buat pada kita dan benda yang kita suka. Kan? Sebab kita tu satu benda yang mudah kan. Kadang-kadang suami bagi hadiah dekat isteri. Cuma kadang-kadang saya tanya balik, hadiah tu apa hadiah yang dibagi? Kadang-kadang suami ni dia bagi hadiah, dia nak mudah. Dia bukan nak bagi hadiah yang isteri dia suka, tapi yang mudah dia beli. Okey.
Hmm. Mm-mm. Jadi bila dia bagi bila dia bagi dekat pasangan dia, jadi pasangan dia suka gitu-gitu je lah, tapi tidak dari segi depositnya tidak berlaku dengan banyak lah. Okey. So soalan saya, okey, kalau kita nak tengok kenapa berlaku curang. Okey. Kenapa berlaku curang? Okey, curang ni berlaku apabila begini. Silakan tuan. Ya. Sebab saya dah tengok dekat Facebook ni ada kata suara tak dengar. Silakan. Kita dah. Okey. Okey. Baik, tak apa. Ya. Okey. Jadi kenapa berlaku curang? Dia begini. Akaun jadi macam saya sebut tadi, dia ada paras premium. Jadi contoh, kenapa kita berkahwin dengan pasangan kita? Sebab dia punya akaun dia, balance dia dah sudah capai tahap premium. Sebab tu kita nampak dia, kita tak nampak orang lain. Sebab tu kita nampak dia lah yang terbaik, kita tak nampak orang lain. Sebab tu kita nampak dia lah yang paling sesuai dengan kita, sebab akaun tu dah lebih. Apa berlaku bila selepas kahwin? Bila kurang effort untuk terus membugar emosi tadi, cinta tadi, so dia berlaku withdrawal. Kadang-kadang kita bergaduh berlaku withdrawal. Terasa hati berlaku withdrawal. Kan, terasa hati. So akaun tu naik turun, akhirnya apabila paras tu menurun melebihi paras premium, di bawah paras premium, itu jadi tawar hati. Itu jadi rasa macam biasa-biasa. Sebab itu ada orang, dia dengan pasangan dia rasa macam biasa-biasa. Kadang-kadang kawan dia lebih baik dengan dia berbanding dengan pasangan dia. Sampai tahap itu. Jadi kebimbangan saya begini. Kebimbangan saya, kita dengan pasangan kita, balance kita dah bawah pada akaun premium. Tiba-tiba ada orang lain yang ambil berat. Yang tanya khabar, yang selalu sembang, yang orang kata apa, selalu tanya khabar lah, ambil berat kan. Maknanya selalu apa-apa tanya. Begitu take care, begitu mengambil berat tentang kita. Saya bimbang, akaun dia ni lebih tinggi daripada akaun pasangan yang sepatutnya. Ya. Kan? Jadi akaun orang itu yang kawan baik tadi tu, dia naik. Dahlah jantina berlainan ni. Naik melebihi paras premium. Ya. Pasangan halal tadi di bawah paras premium. So kebimbangan saya apa berlaku adalah cinta beralih arah. Cinta beralih arah. Kalau sana sebab apa yang ni withdrawal banyak, yang ni deposit banyak. Kan? So saya bimbang contoh saya nak sentuh sikit isu sugar baby dan juga sugar daddy ni. Pertama kita bimbang tentang sugar baby sebab apa? Budak-budak muda. Kan? Terlalu awal terdedah dengan benda-benda macam tu. Yang saya lebih risau adalah sugar daddy. Sebab sugar daddy ni adalah seorang ahli keluarga, ketua keluarga, seorang suami, kan, kemungkinan seorang suami lah, mungkin ada yang bujang, seorang suami dan seorang bapa kepada anak, kan. So dah ada isteri, dah ada anak, kenapa terlibat? Okay. So satu kemungkinan lah, so, antara kemungkinannya adalah sugar baby tadi berjaya memenuhi keperluan emosi dia berbanding dengan pasangan dia. Itu salah satu kemungkinan. Itu salah satu kemungkinan. Jadi bahayanya di situlah. Jadi sebab itu bila kita faham tentang konsep akaun cinta ni, adalah macam mana kita nak berusaha secara konsisten supaya akaun tu sentiasa berada di paras premium. Okay. Supaya sentiasa berada di paras premium, tidak jatuh di bawah. Dia biasa akan berlaku waktu bagi hadiah gembira paras deposit berlaku banyak. Bergaduh withdrawal, tak ada masalah, tapi asalkan dia sentiasa melebihi paras premium. So cerita yang sebenarnya yang saya risau ni adalah, satu di bawah paras premium, yang kedua dia jatuh lagi di bawah jadi negatif, defisit. Yang ini jadi musuh lah. Sebab itu ada orang, maaf saya sebut, dia bercerai, dia jadi musuh dengan pasangan dia. Kan? Sedangkan kan kita contoh, kalau apa-apa saja, kalau nak bercerai, bercerailah dengan cara baik. Sebab apa kita ambil dengan cara baik, bercerai dengan cara baik? Sebab apa kita tak tahu, mungkin akan datang nak rujuk. Mungkin akan datang cinta bertaut kembali. Tapi bila dah menjadi macam musuh, kan? Bila dah bercerai, kalau boleh, anak tu tak nak bagi dekat pasangan dia. Akan usaha ikhtiar macam mana sekalipun supaya berebut anak, supaya dapat dekat dia. Dapat bukan nak jaga pun, tapi kadang-kadang dapat tu sebagai nak balas, nak sebagai nak menyakitkan hati saja. Tambah-tambah kalau contoh suami, kalau dia suami ex-husband kan, dia ketua keluarga dan dia ada duit berbanding dengan pasangan dia. Lagilah macam-macam dibuat. So ini saya nak cerita tentang sedikit sebanyak tentang
akaun cinta ni lah. Maknanya itulah berkait dengan akaun. So, isunya bukan tentang selama mana kita bercinta, tetapi bagaimana untuk kita mengekalkan satu, yang kedua membugar cinta tersebut. Ya. Ha. Ya. Saya tarik break dululah sebab tengah-tengah semangat ni kan tak berhenti belakang. Baik Mona, sebenarnya itu sangat-sangat penting bila Tuan berbincang berkaitan dengan permulaannya tu, dia akan menentukan pengakhirannya nanti. Masya-Allah kan. Bagaimana hari ni dalam keluarga kalau kita betul-betul tak menjaga akaun kita sehingga nanti kita pergi kepada dekat luar ke arah lain pula. Itu bahaya tu kan, macam Tuan sebutkan tadi. Jadi macam mana untuk kita nak orang kata apa, suburkan kembali rasa keindahan dalam keluarga, sayang, suka, semua tu kena ada. Kejap lagi kita akan sama-sama tanya dengan Tuan Fazli Aziz. InsyaAllah kita nak mencari spark tu ke mana, hilangnya spark tu. InsyaAllah selepas ini para pendengar boleh hantarkan soalan anda untuk waktu ini di talian 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Vaksin Hati. Iya, kita nak sama-sama susunkan kembali rasa kita, minda kita, emosi kita yang utama yang kita nak bincang dalam rancangan ini bersama dengan Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Kita bincang dengan tajuk Janji Manismu. Bila cerita bab ni Mona, ada juga rakan-rakan kita yang mulalah berkongsi cerita kan. Sebelum kahwin, lain kan, mungkin suaminya bercakap banyak, tapi lepas kahwin suaminya penyabar katanya.
Bila Itulah. si sebelum kahwin, you nak makan apa, you nak makan apa kan. Oh, tanya macam-macam, apalah macam semualah kan. Lepas kahwin, senyap pula kan. Bila isteri pula tanya, abang nak makan apa? Ikut je lah apa pun. Macam tu kan. Adakah itu memang dari sudut kebiasaan kita ke macam mana? Tapi kita pun ada dengar juga tuan, ada sahabat-sahabat kita dia memang sebelum, semasa, selepas dalam alam perkahwinan, alhamdulillah dapat kekal seperti biasa. Malah lebih romantik sepatutnya sedemikian kan tuan? Mungkin tuan boleh berikan sedikit pendedahan kepada kita bagaimana permulaannya pun cantik dan pengakhiran kita bersama keluarga pun akan cantik juga tuan. Silakan. Baik, itulah sebenarnya konsep asas dia memang bank tentang akaun cinta lah. Love bank tu. Tetapi sebenarnya bila kita nak melihat dengan lebih jauh, lebih luas kan. Sebab tu kalau saya bagi contoh, kalau Syafiq tengok orang yang berjaya mengekalkan keharmonian rumah tangga, cuba tengok dari segi effort dia. Cuba tengok dari segi tanggungjawab dia, amanah dia. Komitmen dia. Sebab kita akan nampak pattern yang sama. Maknanya kalau keluarga yang bahagia, kita tengok suaminya ada karakter tertentu, buat sesuatu untuk isterinya, apa pun. Kadang-kadang nak makan kat kedai pun teringat kat orang rumah, kata alamak, kan tengah-tengah makan kawan-kawan ni, nak tanya orang rumah nak makan apa. Maknanya sentiasa teringat. Kan? Sweet. Walaupun umur kadang-kadang 50-60 kan. Romantik. So pada saya isunya memang isu sekarang ni adalah isu tentang effort. Bagaimana untuk kita sentiasa membahagiakan pasangan. Cuma bila saya cakap tentang akaun cinta ni, dia sebenarnya dia ada 10 jenis bentuk ataupun keperluan emosi. Cuma hari ni saya tak sentuh lah sebab dia panjang. Sebenarnya memang saya buat dalam kursus saya pun saya cerita satu-satu. Nanti dia panjang dan dia adalah kita kena kenal pasti setiap pasangan kita ni apa dia punya keperluan emosi. Sebab berdasarkan pengalaman saya dan juga pembacaan, jadi 10 jenis ni, 5 kalau kita suruh orang lelaki pilih 5, orang perempuan pilih 5, dia akan berbeza. Kebiasaannya bertentangan. Sama ada bertentangan ataupun kalau kita pilih 5 yang utama tu, dia akan susunannya berbeza. Kebiasaannya. Jadi sebab itu benda yang paling penting pertama pada saya adalah kita perlu mengenali, berusaha, committed untuk mengenali pasangan. Mengenali pasangan. Jadi bila nak kenal, kena perhati, kena tengok, kena sentiasa tengok apa yang dia suka. Kadang-kadang yelah, manusia kan banyak kelemahan. Kadang-kadang kita kahwin 10 tahun, kadang-kadang terlepas benda-benda yang kecil-kecil. Tapi bila kita sentiasa committed nak kenal pasangan kita, jadi kita akan belajar sikit. Kan? Baru sekarang baru tahu, ya Allah, pasangan aku suka minum kopi. Rupanya. Sebab selama ni bukan tak tahu, dah tengok tapi tak perasan. Kan? Dia tak perasan. Okay. So kita kena usaha untuk mengenali pasangan. Satu. Yang kedua, benda yang penting juga adalah kita kena bersedia untuk buat adjustment dalam rumah tangga. Sebab kita kena ingat bila kita berkahwin bukan kita seorang dah. Isunya bukan tentang diri kita dah. Isunya tentang kita bersama dengan pasangan. Nah, macam mana nak buat adjustment, nak cari titik tengah tu di mana? Kan? Kalau contoh suami suka makan pedas, isteri suka makan manis. Macam mana? Macam mana nak adjust tu? Sweet sour ke pedas ni? So pada saya dia adjustment lah. Maknanya kalau kita be flexible untuk membuat penyesuaian sesuai dengan pasangan. So ada benda yang kita suka tapi dia menyakitkan pasangan, kenapa kita nak buat? So sebab bila kita cerita tentang keperluan emosi, cerita dia bukan tentang aku nak kau buat kat aku macam ni. Dia bukan isu tentang menuntut, tidak. Tetapi bagaimana kita nak memberi. Kan? Kita tahu dah keperluan emosi pasangan kita begini. So apa yang kita kena buat? Kita yang kena usaha memenuhkan. Sebab masalah setengah orang, dia kenal diri dia, keperluan emosi aku macam ni. Kau kena buat kat aku macam ni. So apabila masing-masing saling menuntut, itu jadi masalah. Kan? Masing-masing menuntut, masing-masing menunggu untuk dipenuhi. Itulah ego. Ego ni sebenarnya salah satu dalam bahasa yang mudah adalah dia nak dia dipenuhi, dilayan, dia beri perhatian, dia tunggu. Bukan dia nak memberi, dia tunggu. So sebab tu dia akan jadi satu cycle yang sangat bahaya, vicious cycle. Apabila isteri menunggu, suami menunggu. Isteri menunggu, suami menunggu. Kan? Aku tunggu dia layan dulu, aku tunggu dia minta maaf dulu. Isteri pun sama, aku tunggu dia minta maaf dulu. Jadi masing-masing merajuk. So bila merajuk, lawan merajuk, siapa yang memujuk? Tak ada orang pujuk lah. Akhirnya orang luar yang pujuk tu masalahnya. Kan?
Saya ada satu kes baru ni yang buat sesi kaunseling dengan saya lah secara online lah. Bukan kaunseling lah, tapi lebih ke sesi bimbingan lah atas talian. Dia dah termasuk dalam vicious cycle. So saya kata, okay, saya nak bagi satu tugasan. Macam mana? Sebab berdasarkan pandangan saya, apa yang diberitahu, saya tahu yang dua-dua dia tengah merajuk. Okay. So saya kata, ambil satu malam, okay, biar betul-betul bersedia, awak duduk tidur sebelah pasangan, pegang tangan. Tak payah cakap apa, pegang tangan je. Sentuh je. Sentuh je. Sebab dia kalau tak, dia akan termasuk dalam touch deprivation tu. Dia dah lama tak bersentuhan kan. So lepas tu saya biar je lah. Jadi ada waktu dia nak buat, dia kata tak berani sebab suasana macam tak baik, sebab pasangan dia marahkan anak dia dan sebagainya. So saya kata tak apa, ambil masa lain. So akhirnya dia mulakan dengan sentuhan. Lepas tu dia mesej saya, Cik Fazli, terima kasih banyak, Alhamdulillah saya dah gini semua lah. Cerita dia saya tak boleh dedahkan lah sebab dia memang sesi rahsia lah. Tapi perubahan yang berlaku hanya dengan satu sentuhan. Simple. Yes. Tapi very impactful. Sebab kita nak pecahkan vicious cycle tu. Sebab kalau masing-masing menunggu, masing-masing mengharap dipenuhi, masing-masing harap dipujuk, masing-masing harap dilayan, masing-masing harap diberi perhatian. Kalau tidak ada orang yang memula, maka masing-masing mengharap lah. So akan terus berharap sampailah hilang harapan. Naklah macam tu, ya Allah. Itulah kan sebenarnya harapan yang paling tinggi apabila kita dapat sama-sama bekerjasama dalam keluarga. Membangunkan keluarga tu penting. Sebab kalau kita tengok hari ni orang yang berjaya sebenarnya memang di belakang itu ada isteri yang baik, ada suami yang baik. Malah kita saling memerlukan antara satu sama lain. Ingat apa yang Tuan cakap tadi, kenal pasti emosi pasangan. Bagaimana untuk uruskan, insya-Allah itu panduan yang Tuan dah berikan kepada kita. Kita sama-sama boleh buat, insya-Allah. Itulah janji manisku, janji manismu juga, insya-Allah. Itulah kan. Yalah, bila sebut janji manis ni kena sebab tu bila contoh kenapa kita berjanji sebelum kahwin kan. Bila dah janji kena ikhtiar untuk tunaikan lah. Betul. Setuju. Sebab dia masalah macam saya sebut tadi lah, masing-masing menuntut janji lah. Okay, itu dia Mona. Sebenarnya saya nak sambung lagi Mona, tapi Tuan penerbit maklumkan ni, tengok je masa saya sendiri nak teruskan je. Betul. Banyak juga soalan yang lagi dapat pada petang ini. Betul. Nanti insya-Allah minggu hadapan kita jawab. Kita dah tahu dah bagaimana kita nak menunaikan janji. Jangan tengok janjimu saja. Janjiku juga kena tengok kan. Insya-Allah sama-sama kena harmoni dalam rumah tangga, insya-Allah. Dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi Tuan Fazli untuk kesimpulan dan kata-kata akhir dari Tuan, silakan. Okey, saya tak banyaklah pesanan saya nak beri. Cuma saya nak sentuh tentang 3T lah. Sebab kita nak tambahkan akaun cinta pasangan kita pada kita, ataupun akaun cinta kita pada pasangan kita. So kita kena berusaha lah. So saya nak bagi 3T saja, simple. Tapi ada rezeki kita akan sembang dengan lebih detail. Yang pertama talk. T yang pertama adalah talk. So kena banyakkan berbual, bersembang. Sebab orang yang bergaduh dia akan tak bersembang. Orang merajuk dia tak akan bercakap. Dia akan kurangkan bercakap. Jadi nak melawan kepada merajuk, banyak bercakap. Tapi janganlah sampai banyak bercakap sampai menekan pasangan kan. Ini masalah apa pula ni, bercakap tak berhenti-henti kan. Okey, so banyakkan bercakap. Sama tak kira sesiapa saja. Sebab bila kita sebut 3T ni, yang ini adalah dia berkait bagaimana untuk kita membina hubungan dan membina emotional attachment, kedekatan emosi, keterikatan emosi. Yang kedua adalah time. Banyakkan masa. Sebab kadang-kadang mungkin ada orang dia kurang dari sudut bercakap dah tak, masa pun dah kurang. So at least kalau ada masa, banyakkan bercakap. Jadi so pada saya sekarang ni isunya adalah masa ni memang hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh, yalah 24 jam pun sama je semua. Cuma bagaimana untuk kita meletakkan keutamaan tu. Okey, masanya aku nak peruntukkan untuk ni. Bersama dengan pasangan. Sama, ambil lah. Kan kadang-kadang mungkin masuk tidur lebih awal. Masuk tidur lebih awal tu bukan apa. Kan anak-anak dah masuk bilik, dia masuk ini masa suami isteri privately. Kan? Nak bercakap, nak sembang. Saya memang selalu anjurkan istilah dia pillow talk tu. Memang very powerful. So T yang terakhir adalah touch. Touch. So time, talk, touch. So touch ni dia nampak simple macam saya sebut tadi. Tetapi dia berjaya mengubah suasana dan juga mengubah emosi. Merajuk ni, ada orang kata, alah buang masa je merajuk, jangan merajuk. Saya kata tak boleh.
Sebab kita manusia, itu fitrah. Kita kena akui kita merajuk. Tak kisah laki ke perempuan. Jangan nafikan, oh laki tak boleh, jangan merajuk. Tak, itu perasaan, emosi. Kena akui. Kena terima. Okey. Sebab itu kita terasa. Orang lain tak sama dengan kita. Kan? So bila kita terasa hati dengan isteri, kena akui, ya Allah, aku merajuk, aku sedih, aku terasa hati. Kenapa akui? Tapi gaduhlah pada Allah. Kan? Supaya apa? Supaya kita boleh kontrol. Sebab emosi ni selagi kita tak akui, kita tak sedar, memang tak boleh kontrol. Kita akan terbawa oleh emosi, kita dikawal oleh emosi. Syarat untuk mengawal emosi adalah sedar apa emosi kita rasa dan akui. Kemudian boleh masuk yang seterusnya, bahawa kita boleh regulate lah ataupun kita boleh kawal emosi. Itu cara ringkas lah. InsyaAllah ada rezeki kita masuk detail satu persatu ni, kita bincang dengan lebih mendalam insyaAllah. Perlu juga ni Mona, bagaimana kita nak bercakap talk tu macam mana. Mungkin tuan ada ayat-ayat power ke kan cik? Wah, Boleh. masa kita dan juga touch bagaimana untuk kita nak bersama dengan pasangan dengan sebaik-baiknya ambil hati dan semualah sebagainya lah untuk memperkukuhkan lagi institusi kekeluargaan antara kita insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Fazli Aziz. Tuan, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang juga tonton di Facebook Live IKIM FM dan jangan lupa untuk terus sama-sama sertai rancangan Vaksin Hati yang kita bawakan di setiap hari Isnin dan boleh tonton semula di Facebook Live IKIM FM. Share sebanyaknya dan juga kita kongsikan bicara ini dengan ramai lagi rakan-rakan kita insya-Allah. Insya-Allah semoga bermanfaat insya-Allah. Dan para pendengar terus setia bersama kami Destinasi IKIM Inspirasi Inforiah Islami.